Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama dengan Ibu Ayah. Setiap hari Ahad macam biasa pukul 12 dengan siri yang terbaru. Apa siri kita? Sebelum tu kita ada Otisu bersama dengan kita juga hari ni. Selamat tengah hari, Basila. Hai. Hai Budak Hai Ayah. Ibu Ayah. Apa teacher Otisu tadi? Kita punya siri terbaru, tajuk kita. Siri terbaru kita hari ini adalah Ibu Ayah Hebat. Hebat. Yes. Siri kita yang terbaru, Ibu Ayah Hebat. Siri lepas kita punya siri ialah Anakku Sayang. Betul tak? Ya, betul. Okey. Okay, kalau sebelum ni kita dah untuk kongsi mengenai anak, hari ni kita nak bawakan siri yang terbaru kan, Esti Bazila. Iaitu Ibu Ayah Hebat. Jadi apa sebenarnya berkait dengan Ibu Ayah Hebat ni kan? Mesti Ibu betul tu kenapa kita panggil siri. Betul, kenapa kita panggil siri ni siri Ibu Ayah Hebat? Kenapa Otisu? Kita kena tengok lagi kenapa kita panggil siri. Kali ni ialah siri Ibu Ayah Hebat. Jadi untuk topik yang pertama dalam siri Ibu Ayah Hebat, topiknya sangat menarik. Ada beza ke OT dengan ST ni? Apa beza dia? Sebab kenapa kita datang dengan tajuk ni, kebiasaannya kalau Ibu Ayah datang sini, kita mesti akan ambil maklumat sejarah anak-anak. Jadi kita akan tanya Ibu Ayah, dah pernah datang terapi ke sebelum ni? Ada kadang-kadang tu Ibu Ayah akan jawab, dah. Lepas tu kita tanya balik, pergi terapi apa ya puan? OT ke ST? Ada yang akan jawab, tak tahu. Dua-dua macam main je dua-dua. Betul tak Otisu? Betul, sebab biasanya ibu dan ayah macam pelik kan tengok OT bermain, lepas tu ST pun main. Tapi kadang-kadang OT pun ada nyanyi dengan anak. Jadi macam pelik sebenarnya apa sebenarnya kita katakan komponen kan, ataupun apa sebenarnya kelas OT dan ST ni, ada ke beza ataupun sekadar bermain dengan anak ataupun ada tujuan ataupun target-target yang kita tak nampak. Mungkin ada setengah ibu dan ayah dah tahu, okey OT macam ni, ST macam ni. Tapi mungkin ada ibu dan ayah yang baru yang mungkin kita tanya apa sebenarnya perbezaan OT dan ST ni. Hari ini kita mengharapkan ibu dan ayah dapat faham at least sedikit apa tu OT, apa tu ST supaya tidak disamaratakan. Betul. Kadang tu kita nampak macam sama je dua ni, kita beri satu je lah. Tak payah lagi dua, nampak macam sama je dua-dua ni. Betul tak? Okey Otisu, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut dengan topik kita, jom kita bertegur sapa dulu dengan Ibu Ayah, kawan-kawan kita ke, bakal Ibu Ayah ke, cikgu-cikgu yang bersama kita hari ni. Kita kat sini ada. Hai. Lita. Ibu dan ayah ada bersama. Hai. Kita dah ada Cik Anati Amira. Hai Esti Bazila dan Oti Suria. Hai Cik Anati. Hai. Siapa lagi yang bersama kita hari ni? Puan Cik Dekna. Hai semua. Hai Puan Dekna. Selamat datang. Harapnya kita akan dapat belajar sesuatu lah hari ni. Okey, tanpa lengahkan masa lagi, kita akan start dengan topik kita hari ni. Yang pertama, introduction dia. Tapi sebelum tu kita ada kuis. Sebelum tu kita ada kuis. Sebab kita nak tahu kan sejauh mana ibu dan ayah dah kenal OT dan ST ni. Sebelum saya dan ST Bazila berkongsi apa tu OT dan ST tu. Betul tak ST Bazila? Kita ada betul. Aduh, kita sebelum nak dah habis lanjut, kita nak tanya ibu ayah juga. Betul tu. Mana kuis kita ni ada ibu ayah lah sementara tu. Hai. Hai Cik Nur Farha. Hai Cik Nur Fakihah. Hai Cik Emilia Syafina dan hai
Ibu Haris. Assalamualaikum Puan Sena. Hai. Okey, apa ni? Atas Okey, lagi ke? kuis yang pertama. Ibu dan ayah boleh tak teka mana jawapan yang sesuai tentang apa tu sebenarnya bidang OT, bidang kerja OT. Adakah jawapannya coklat, anak, daun ataupun bunga? Boleh tak? Cuba ibu dan ayah, jika ibu dan ayah tak tahu pun cuba ibu dan ayah cuba beri jawapan apa sebenarnya skop kerja OT ni. Setahu ibu dan ayah ada saya baca macam ni. Okey, jadi saya macam nak tahulah macam nak uji ibu dan ayah hari ni. Sejauh mana ibu dan ayah tahu tentang OT ni. Betul. Coklat. Ramai yang jawab coklat. Coklat. Puan Farha coklat. Puan Sena jawab coklat. Puan Nabila ada yang jawab bunga. Ada juga bunga. Semua yang di atas. Jadi apa yang jawapannya? Esti Bazidah rasa apa? Saya suka benda yang manis lah. Coklat kot. Coklat. Okey, jom kita tengok apa jawapan yang sesuai. Okey, cuba kita tekan coklat. Betul tak? Wah, betul. Jawapan dia coklat. Okey, kenapa bukan semua di atas? D tu tak termasuk Otisu. Ya, sebab bercakap adalah di luar bidang OT. Jadi sebenarnya bercakap tu adalah bidang sebenarnya speech therapy. Ada alamak. Kita dah bagi dah hint-hint sikit tu. Kita teruskan dengan kuis yang kedua. Ni dah masuk dah apa bidang ST. Boleh ke ibu ayah kita bagikan jawapan untuk soalan yang kedua ni. Coklat ke, arnab ke, daun ke, bunga ni? Apa bidang kerja Mana ST? satu ni? Tadi dah ada soal jawapan kantor. Satu. Tapi satu je lah. Yang lain. Cuba ibu dah ayah. Jawapan dia ibu ayah. Rasa-rasa yang mana? Bunga. Ada yang jawab bunga. Rabbit. Ada yang jawab rabbit. Rabbit. Rabbit, bunga, daun. Ada yang daun. Okey, dah. Kebanyakannya semua tak ada yang apa tu kita kata? Yang konsisten. Tak konsisten ni. Semua bervariety ni jawapan dia ni. Jom kita tengok dulu. Kita tekan satu-satu. Daun. Ramai yang buat sebut daun. Jom kita tengok betul tak daun. Cuba satu-satu. Daun. Kita cuba. Kita tengok daun lah. Tengok daun dulu. Merah tu. Lepas tu apa pula yang kedua ni? Coklat. Rabbit. Ramai yang kedua rabbit. Coklat pun salah juga. Apa okey, rabbit ke bunga sekarang ni? Ina rabbit. Cuba kita tekan rabbit pula. Alamak. Banyak lagi. Tak ada. Okeylah kita terus tekan bunga lah. Tengok mana jawapan dia. Tak boleh. Alamak, masalah teknikal. Tak apalah. Jawapan dia adalah bunga. A, B, D. A, B, D dan E. Jawapan ibu ayah. Ibu ayah semua. Jawapan dia adalah bunga. Kenapa bunga? Dekat sini, bidang kerja ST dekat sini mesti ibu ayah confuse kan? Yang E tu termasuk sekali tak masalah pendengaran tu? E termasuk sekali tak ataupun C pun ST pun juga ke aja membaca? Okey.
Kalau dekat sini untuk membaca adalah ST jarang buat untuk membaca untuk anak-anak. Biasanya akan ada lagi teacher ataupun cikgu khas yang akan ajar anak-anak khusus membaca. Tapi mungkin akan ada masukkan elemen jugalah membaca dalam terapi sikit-sikit. Tapi main dia adalah bercakap, bersupelat. Kalau untuk masalah pendengaran pula, kita pun ada jumpa dengan anak-anak yang ada masalah pendengaran. Itu banyak bidang kerja ST lah kalau A, B, D, E salah satunya. Okey, kita dah habis dah dengan quiz ni. Jom kita dengar lebih lanjut lagi lah untuk terangkan apa itu OT, apa itu ST. Dah baju kita ada Puan Cik Na. Alah lambat masuk. Tak apa Puan, baru je bermula ni. Puan Junainah masuk pun bagi tahu tadi, maaf lambat masuk Ibu Yusof. Tak apa Puan, kita pun baru start ni. Baru nak masuk dengan topik. Tadi kita warming up dengan quiz dulu. Okey, jom kita masuk dengan slide yang seterusnya. Okey. Apa itu ST, apa itu OT? Kita bagi peluang pada OT dulu untuk terangkan apa itu OT sebenarnya. Okey, terima kasih kepada Ibu dan Ayah yang dah komen dah bagi kerjasama untuk kuis tadi. It's okay, ada yang salah sebab tu satu percubaan yang baik. Kiranya kita ada aware dan kita tahu apa sebenarnya skop OT dan ST dan kita ingin tahu kan. Jadi OT tu lebih kepada singkatan daripada occupational therapy ataupun terapi cara kerja yang terlibat dalam membantu seseorang mencapai, mengekalkan ataupun meningkatkan tahap kefusian ataupun keberdikarian dalam kehidupan harian ataupun pekerjaan. Namun dalam konteks kanak-kanak sekarang ni, sebab kita sekarang ni kita bercakap tentang anak-anak, jadi dalam konteks kanak-kanak OT lebih terlibat dalam pekerjaan anak tu. Jadi apa pekerjaan anak tu? Yang pertama adalah bermain, yang kedua adalah belajar, yang ketiga adalah anak tu bersosial. Jadi itulah pekerjaan yang OT sedang bantu anak-anak ni untuk capai tahap yang optimal. Supaya dia boleh bermain dengan kawan dia, supaya dia boleh bermain semua benda seperti anak-anak yang normal. Anak ni boleh bersosial dengan kawan dia. Jadi itulah sebenarnya OT sedang ataupun cuba membantu anak-anak yang sedang mempunyai kelewatan perkembangan tersebut. Oh, jadi anak-anak pun ada kerja lah. Tiba-tiba saya teringat balik, reflect baliklah diri saya dekat adik saya. Mesti saya akan cakap, tak ada kerjanya budak ni. Main semua. Padahal memang tu kerja dia untuk bermain lah. Ada salah satu kerja sebab biasanya kita salah faham lah, ibu dan ayah faham, kenapa anak ni selalu main. Pergilah belajar, buka buku. Tapi sebenarnya anak dalam bermain tu, anak tengah explore pelbagai benda. Dan bermain tu adalah part yang paling utama dalam diri anak-anak tu semasa dia berumur setahun ke atas. Jadi macam kalau kita kerja biasanya akan dapat duit. Tapi kalau anak takat dia untuk bekerja ni untuk dapat ilmu lagi, untuk dia explore, untuk strongkan lagi perkembangan dia. Betul tak? Ya, terutamanya dia enjoy sebab main tu kan seronok. Jadi itulah dia dapat daripada bermain. Betul tu. Puan Sena bagi tahu, marah pula anak kalau tak ada tidur diam. Betul lah tu. Kadang tu kita kan, anak tu memang kerja dia dah bermain. Mungkin kita kena tolong dia untuk bermain ikut dia punya umur. Takkan 6 tahun nak main macam anak-anak yang 2 hingga 3 tahun. Kita bagi rules lah dalam bermain dia tu. Okey, terusnya balik kepada apa itu ST. ST itu adalah singkatan kepada speech therapy. Speech tu kalau kita translate direct tu, speech tu adalah pertuturan. Benda yang kita bercakap. So, kadang-kadang tu ibu ayah ataupun ramai lagi orang di luar sana dia sangat keliru bila dengar pasal speech therapy ni. Speech ajar cakap ke? Ada kalau cakap orang tu tak pandai cakap bahasa Melayu, nak cakap English, cakap tu ke speech therapy kan? Tapi sebenarnya banyak lagi yang speech therapy buat dan
Jauh sebenarnya nak ajar orang yang dah besar untuk cakap bahasa English ke bahasa Melayu. Jauh sebenarnya yang tu. Kita nak ajar kalau speech dia terbahagi jugalah, ada yang dewasa dengan anak-anak. Kita ajar bahasa Melayu dekat anak-anak tapi kita ajar untuk dia lagi functional, berkomunikasi dengan orang lain. Itu key dia kalau untuk speech therapy, elemen komunikasi antara dua hala, lepas tu kefahaman, ekspresif. Itulah main untuk speech therapy. Untuk anak-anak macam yang OT Su cakap tadi, untuk bahagian anak-anak. Untuk bahagian dewasa pun kita ada juga jumpa. Kita pun ada buat untuk yang expressive part, reseptif. Banyak sebenarnya OT speech ni. Dewasa dan kanak-kanak. Begitu juga dengan OT, betul tak OT Su? Bukan anak-anak je kan kita jumpa. Ya, sebab OT bukan terlibat dalam bidang kanak-kanak sahaja. Dia adalah orang dewasa hinggalah warga emas. Tapi dalam konteks sekarang kita lebih tertumpu pada kanak-kanak lah. Betul tu. Okey. Puan Sena dia bagi tahu kan, marah pula anak kalau tak reti duduk diam. Itulah. Sebab saya rasa dulu, ya mak ayah saya selalu marah saya. Kalau bermain tu kena rotang lah, kena pukul dengan lidi lah. Mungkin nakal sangat tu tisu masa kecil tu. Dia sangat takut. Okey, sekarang kita dah terang dengan lebih lanjut OT dan ST. Okey, boleh tak kami nak tahu ibu ayah dah faham ke belum OT dengan ST? Setakat ni kalau dah macam dah jelas dah, boleh tak bagi tanda good? Thumb up. Thumbs up. Kan takut kita cakap panjang-panjang, takut ibu ayah ada yang tak jelas lagi apa yang kita cerita tadi. Faham. Okey. Faham teacher. Okey, bagus ibu ayah. Okey. Kita nak menuju kepada ibu ayah hebat. Jadi bagus ibu ayah. Okey, kita teruskan dengan kita nak pergi lagi detail sekarang. Tadi kita dah tahu basic perbezaan OT dengan ST. Jadi kita nak main quiz yang kedua. Quiz yang kedua kita nak ibu ayah bagi tahu jawapan atau fikir kejap. Apa lagi yang detail yang OT dan ST lakukan untuk anak-anak. Mana ya soalan seterusnya? Ini kita masuk komponen lagi detail. Kalau kebiasaannya, kalau ibu ayah yang dah pernah datang terapi untuk bawa anak, mesti akan faham terms-terms dekat pilihan jawapan ni. Kalau yang tak faham tak apa, nanti kita akan terangkan sikit-sikit apa tu sensori semua tu. Okey, jom. Soalan pertama. Apa komponen OT? Ibu ayah boleh tengok sekejap, lepas tu kita jawab sama-sama. A ke B? Ibu dan ayah boleh tengok clue gambar tu. Daripada gambar tu, agak-agak ibu ayah rasa komponen apa yang OT lakukan daripada gambar-gambar yang terpampar dekat poster tu. Cepatnya ibu dan ayah komen. D, ada jawab D, ada jawab C, ada jawab D, ada D, ada konsisten. Nampak D tu konsisten. Sebelum tu saya perasan Cik Ina ada masuk hari ni. Assalamualaikum Cik Ina. Mama Adam Afiq pun ada. Puan Syirah. Assalamualaikum Puan Syirah. Okey, ramai jawab D ni. Semua di atas. Okey, D. B pun ada. C pun ada tadi. Okey, jom kita tengok. Kita nak tengok mana dulu? C ke D dulu? Cuba ambil yang okey, experiment nak yang mana? C. Klik. Kurang tepat. B pula macam mana? B. Okay, kita cuba ni lah yang paling konsisten. D, kita cuba. D. Okay. D. Betul. Banyak rupanya.
Nampaknya ibu dan ayah dah terror kan pasal OT kan. Dah tahu pasal OT ni. Jadi saya tak perlu kongsikan kan. Kena. Sebab kita nak bagi tahu lagi kenapa B kurang tepat, C kurang tepat. Kenapa tu Otisu? Apa yang kurang dekat B dengan C tu? Apa yang kurangnya dekat B dengan C ni, dia ada komponen-komponen yang tidak lengkap. Sebab OT ni, komponen OT ni kita akan melibatkan sensori, motor kasar, motor halus, kognitif, pra-akademik, pengurusan diri pun ada. Sebab dalam Esti Bazila. Pengurusan diri kalau B tu perasan kan kat situ tak ada pengurusan diri, tak ada. Kalau C tu apa yang tak ada? Pra-akademik tak ada, pengurusan diri tak ada. A tu lagilah 2 je komponen tu. Jadi hari ni saya akan cuba untuk ringkaskan sensori tu apa. Jadi sensori tu lebih kepada kita katakan adalah deria. Deria yang melibatkan panca indera kita. Seperti visual, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita bau, apa yang kita rasa. Dan juga ada sensori yang melibatkan vestibular yang kita kata kurang kita mendengar tentang vestibular, proprioceptive, tu. Banyaknya term yang saya tak faham ni. Untuk next sesi live nanti kita akan kongsi lebih detail apa tu sensory. Tapi hari ni okay, baik. Okay, motor kasar tu apa? Motor halus. Senang je macam ni je. Motor kasar ni adalah pergerakan melibatkan otot yang besar. Kalau motor halus melibatkan pergerakan dan otot yang kecil seperti tangan. Kalau motor kasar melibatkan otot kaki, otot yang lebih besar. Jadi mudah kan kita nak faham kan? Jadi kognitif, kita tahu kognitif lebih pada penyelesaian masalah. Lepas tu memory, daya ingatan. Jadi benda tu akan termasuk dekat kategori kognitif. Kalau pengurusan diri, dalam pengurusan diri pun ada elemen motor halus seperti macam mana kita nak pakai baju, macam mana kita nak kacing butang tu, macam mana kita nak tanggalkan butang tu. Jadi benda tu termasuk juga dalam pengurusan diri. Lepas tu pra-akademik tu the highest ranking of ni lah kita kata dalam pyramid of learning tu. Pra-akademik ni kita kata core lah. Apa benda yang paling penting untuk anak tu sebelum anak tu masuk sekolah, memang kita kena tackle untuk bahan pra-akademik tu. Supaya anak tu dah bersedia untuk masuk sekolah. Jadi benda tu lebih tertumpulah kepada penulisan ataupun skill menggunting. Kiranya benda tu the highest lah. Kena the highest level of learning lah kita kata. Okay. Ni Otisu ada Ibu Anas cakap Anas tak sesuai lagi dengan pengurusan diri kot. Tak ada lagi report tu. Biasanya kalau pengurusan diri saya tak report direct dekat dalam report. Cuma saya noted je benda tu. Sebab saya akan tengok dulu motor halus dia ni dah ready ke untuk dia buat benda ni. Kalau dia macam dah ready, saya akan buat macam kita kata kits buttoning dulu ke. Kita akan buat macam pakai baju tu biasa kita buat masa kita buat sensori. Kita akan tengok dia macam mana dia buka baju, macam mana dia masa tu kita tengok lah, cuma kita just tengok secara subjektif, kita tak tulis benda tu secara detail lah. Biasanya tapi kita akan tengok semua tu lah. Okay Pak, terima kasih Otisu. Okay. Yusof ada yang ready, ada yang belum. Tak apa. Puan Yolida Gani, good information. Terima kasih. InsyaAllah dengan live ni kita nak terangkan lebih lanjut lah perbezaan OT, komponen apa OT buat. Tak adalah kalau nanti kan kalau orang tanya OT apa? Bermain. Bermain, lari, duduk atas gimbal. Dan itulah biasa jawapannya. Okey, kita pergi ke seterusnya. Soalan yang seterusnya. Apa komponen ST? Okey. Ibu ayah boleh pilih mana satu jawapan dia. A ke B ke C ke D? Clue yang ada 3 je Esti Bazila. Betul? Apa? Clue ada 3 je. Gambar tu ada 3 je. 3 je clue dia. Sebab apa 3? Mungkin setiap gambar tu dia
berkait dengan komponen. Ada 2 komponen kat situ kita boleh tengok. Kalau OT dia nampak secara kasar kan, motor kasar, motor halus. Sensori mungkin tak boleh nampak secara kasar lah, nampak daripada reaksi muka anak-anak. Kalau ST pun kita kena dengar baru tahu. Tak boleh tengok secara kasar, dia kena guna deria mendengar ni. Boleh tak? Nak tahu anak tu ada masalah apa. Ada yang jawab B. Konsisten dah tu. Betul? Ramai B ni. Hebat ibu ayah. Ada lagi tak pilihan jawapan ni? Mana satu ni? Kelancaran pertuturan apa tu? Bunyi pertuturan apa tu? Panjang sikit dia punya komponen nama dia. Kalau macam OT dia macam short je. Tu lah, panjang. Okey, kebanyakannya jawab B. Puan Madiah Ali jawab D. Jom kita tengok D. Betul tak dengan D tu? Kurang tepat. Sebenarnya tak salah pun. Betul dah Puan Madiah Ali bagi tahu D tu sebab kebanyakan jawapannya kat situ. Mungkin kurang lengkap. Ada lagi komponen yang ST tackle untuk anak-anak ni. Okey, jom kita tengok jawapan B. Betul. Kenapa B betul? Sebab dekat B lah lebih lengkap lah dia punya komponen tu. Yang pertama, kalau kita tengok kat situ komponen pra-pertuturan. Yang pra-pertuturan ni yang biasa parents secara tak langsung dia tahu anak dia ada masalah tu. Contoh macam eye contact, attention, meniru. Anak saya tak boleh meniru. Yang tu semuanya komponen dalam komponen pra-pertuturan. Komponen kecil dalam komponen pra-pertuturan. Boleh faham ke? Dalam pra-pertuturan tu dia macam main dia tapi dekat dalam dia ada lagi yang kecil-kecil kita tengok. Macam eye contact, macam saya kata tadi. Attention, meniru, matching puzzle. Kita tengok sedalam-dalam tu sebenarnya. Bukan kita macam main puzzle tu, main puzzle je. Sebenarnya ada lagi lah komponen kita tengok kat situ. Yang kedua, kemahiran sosial. Berbeza dengan D, tak ada kemahiran sosial. Dalam ST, kita pun tackle kemahiran sosial ni. Sebab apa sosial? Sebab nanti anak-anak akan guna balik apa yang dia belajar, apa yang dia faham, apa yang boleh dia sebut untuk komunikasi dengan orang lain. Gitu kita panggil social lah, social interaction. Biasanya anak-anak dia kurang yang ada masalah sosial ni akan kurang untuk memulakan interaksi dengan kawan-kawan dia. Dia lebih kepada receive macam tanya soalan dia boleh jawab. Itu dah ada part sosial sikit tapi kita nak improve lagi, dia akan memulakan interaksi. Yang itulah bab sosial. Yang ketiga, kefahaman. Kefahaman dan ekspresif. Yang ni kita rangkumkan dalam komponen bahasa. Bahasa kita faham dulu, lepas kita faham dah baru kita guna balik. Ekspresif tu apa yang kita guna, apa yang kita sebut. Yang tu kita panggil ekspresif. Seterusnya bunyi pertuturan. Apa benda pula pertuturan ni? Berbeza ke dengan ekspresif ni? Ada beza dia. Bunyi pertuturan ni adalah apa yang parent-parent selalu panggil pelat. Pelat macam pelat lah dia ni, ada bunyi L tak betul. Setiap perkataan yang anak-anak sebut tu kita panggil dia bunyi pertuturan. Macam mana dia buat bunyi L tu? Macam R ke? Macam ke? Macam tak jelas kan? Sebab tu kita kata bunyi pertuturan. Seterusnya yang terakhir lah kelancaran pertuturan. Saya masukkan sekali kelancaran pertuturan ni sebab biasa kita pun akan jumpa juga anak-anak yang ada sedikit masalah ataupun kita kena bantu daripada kelancaran pertuturan dia. Contohnya sekiranya anak-anak tu gagap. Gagap ataupun cakap dia tak smooth. Ayat dia dah cantik dah. Dia dah boleh buat ayat cantik tapi kadang tu kalau dia cakap tu tersekat-sekat. Kita panggil tu kelancaran pertuturan, lancar. Yang tu sedikit sebanyaklah untuk komponen ST untuk yang kita selalu jumpa dengan anak-anak. Okey. Panjang lebar pula. Itulah. Boleh faham ke? Okey. Ada lagi ke nak tambah Otisu?
Tak, okey je, faham je. Okey je. Maknanya Ibu ayah dalam boleh faham ke? masih banyak lagi komponen-komponen kecil kat bawah tu. Daripada Betul tu. Kita jadi nak dah macam tahu base je, baseline je sekarang ni. Dalam OT ada apa, dalam ST ada apa. Tapi kita macam ibu dan ayah tertanya je, kat bawah tu ada apa lagi, kat bawah tu ada apa-apa lagi kan. Jadi yang tu kita akan kongsikan lagi dah nanti. Saya nak ambil peluang ni, saya nak kongsi sikit boleh Otisu? Sebab tadi Otisu ada mention pasal pyramid of learning. Mesti ibu ayah tertanya apa tu pyramid of learning. Okay, saya share sekejap. Sekejap je saya nak bagi tahu. Boleh nampak ke? Kiranya untuk ST pun ada piramid yang tersendiri ST Bus. Ya, ada piramid sendiri, tapi saya ni nak tunjuk yang sekejap je lah, yang menyeluruh. Okey, yang ni saya suka sangat bagi tahu parents. Kalau kita tengok kat sini, boleh nampak tak mouse saya ni? Nampak auditory language. Ibu ayah akan datang sini, dia akan nampak sebab yang jelas dan ketara. Walaupun kadang tu kita susah nak tengok jugalah secara kasar, ada masalah pendengar percakapan atau tak, tapi ibu ayah mesti akan nampak sebab dia boleh compare dengan anak-anak kawan ataupun sepupu-sepupu dia. Tak boleh cakap lagi. Yang tu dia nampak cepat sikit. Tapi sebenarnya kalau kita tengok kat pyramid of learning ni, auditory dengan language skill ni dia kat atas. Kat atas sikit. Kat bawah tu banyak lagi benda yang dia kena belajar. Piramid kan, yang bawah ni basic dia. Kan? Betul tak? Sebab dia dah dekat dengan pre-academic tu, intellectual. Dia menghampiri the highest lah kiranya. Untuk ST ni, kiranya base tu kena okey dahulu. Barulah ST tu ada potential untuk berkembang dengan baik. Betul tak ST Basika? Betul tu. Yang base ni kebanyakannya yang OT yang cover benda-benda ni. Macam rumah lah, kita mesti kena buat bawah dia strong, barulah rumah ataupun bangunan tu tak goyah. So jadi macam untuk daripada piramid ni kita boleh nampak, kita kena strongkan dulu base dia. InsyaAllah anak-anak akan lagi mudah untuk dapat language. Language dan akademik. Saya nak share tu lah. Ibu dan ayah biasanya tak nampak dekat bawah tu. Biasanya ibu dan ayah nampak masalah je. Anak saya ni lambat bercakap. Anak saya ni tak boleh ikut arahan, tapi sebenarnya ada komponen-komponen kat bawah tu yang ibu ayah tak perasan yang benda tu sebenarnya anak perlukan juga OT, bukan sahaja ST. Jadi bila gabung OT dan ST tu, masa dah kita akan nampak peningkatan anak tu lebih ketara berbanding anak hanya ambil ST sahaja. Betul tu. Sebab itulah bila kita datang kepada sesi penilaian, kadang tu ibu ayah punya concern anak saya tak boleh beri perhatian semua tu. Tapi kita buat penilaian dulu. Kat mana ni yang tersangkut? Apa masalah dia sebenarnya? Sebab itulah anak kita tak boleh beri perhatian sangat. Tak boleh nak sebut lagi perkataan. Dia akan ada komponen kecil-kecil lagi kita akan tengok lah. Okey. Menarik lah Esti Bazila. Okey, kita dah terang panjang lebar ni. Kita ada okey, betul. Nampak akademik je. Betul. Sebab kita pun ibu ayah risau kan, kita nak hantar anak-anak ke sekolah. Jadi memang kita akan nampak yang bahagian akademik dululah sebenarnya. Sebab tu kita adakan siri ibu ayah hebat ni untuk kita belajar sama-sama. Sebab biasa memang ibu dan ayah akan nampak benda tu secara umum je. Anak saya tak boleh bercakap, anak saya tak boleh menulis. Sebab benda tu ibu ayah nampak ketara. Betul tu. Okey. Harap ibu ayah boleh faham apa yang kita bagi tahu ni. Sebab kita nak buat kuis lagi. Yang ni kita nak lebih kepada menguji lah, kita nak tahu kan sejauh mana ibu dan ayah boleh relatekan cerita di atas tu dengan apa yang sepatutnya anak masuk, program apa yang anak sepatutnya. ST sahaja ke, OT sahaja ke ataupun dua-dua yang anak perlukan. Jom kita teruskan case study yang pertama.
Esti Bazila bacakan. Okey, saya baca Amri berumur 3 tahun. Boleh cakap satu patah perkataan tapi tak boleh dengar arahan langsung. Kadang-kadang kalau tak dapat apa yang diinginkan akan mengamuk baling objek. Ibu ayah rasa Amri ni perlukan ST sahaja ke? Perlukan OT juga ke? Ataupun dia memang perlukan dua-dua? Merah. Merah. OT. OT ST dua orang jawab OT dan ST. 3. 4. Puan Cina dengan Puan Sena jawab dua-dua perlukan. Puan Sharifah Haziati pun dua-dua. Ramai yang jawab dua-dua ni. Betul tak Otisu? Apa memandangkan ada seorang yang jawab OT? Kita cuba dulu. Kita nak tahu juga kan? Kita cuba dulu tengok OT betul tak? Kurang tepat. Boleh cuba lagi ya Puan Anaki? Kurang tepat je. Okey. Ramai yang jawab OTST ni. Jom kita tengok betul tak jawapan dia. Betul. Boleh tak saya tanya kenapa OT dengan ST? Kenapa perlukan dua-dua? Kalau ibu nak boleh tahu ni, boleh tulis kat bawah ni sebab apa OT, sebab apa ST, makna ibu ayah memang hebat sangat. Dah boleh jadi OT atau ST dah ni. Kenapa dua-dua sekali? Kenapa tak satu je? Dia dah boleh, dia tak boleh cakap panjang lagi, tak boleh gabung. Kenapa secara kasar kat situ mungkin satu patah perkataan je dia boleh cakap. Tak boleh dengar arahan tu mungkin boleh bagi ST buat juga. Pergi sekolah kan mungkin bila dah hantar ST boleh dengar arahan dah anak saya. Kenapa dua-dua? Boleh Otisu jawab? Mungkin ibu ayah terfikir-fikir kenapa ni Cik Anati, alamat tu salah pula. Tak apa. Okey je, kita kan nak berkongsi ilmu, kita kan nak tahu ilmu kan. Jadi it's okay lah. Salah pun sebab kita mencuba. Okey, sebab apa jawapannya OT dan ST? Sebabnya Amri tu dah umur 3 tahun tapi satu patah je perkataan. Sepatutnya ST Bazila berapa patah perkataan umur 3 tahun? Okey, kalau kita tengok secara kasar untuk umur 3 tahun sepatutnya dah boleh gabung 2 hingga 3 patah dah. Ataupun lebih lagi. Kita kena tengok detail lagi lah. Kalau tengok dari case study sini tak detail sangat. 3 tahun tu baru masuk 3 tahun ke dah nak ke 4 tahun 3 tahun dia tu. Kita tengok balik. Tapi sepatutnya memang dah boleh gabung lah. Untuk cakap satu patah tu memang kita kena bantulah maknanya. Satu patah tu jauh delay daripada umur dia. Betul tu ST Bazila. Jadi sebab apa ST? Sebab satu patah perkataan tapi anak dah berumur 3 tahun. Lepas tu untuk OT, kenapa anak perlukan juga OT? Sebab di sini ada terdapat tingkah laku. Tak dengar arahan, mengamuk balik objek. Daripada sini kalau saya sebagai OT biasanya saya akan tengok juga part dalam sensori. Sama ada kita nak tahu anak tu sama ada anak tu tak faham dari segi kefahaman dia kurang ataupun dia sebenarnya mempunyai isu sensori sepertinya tak alert ataupun dia sensitif. Sebab kita kena tanya balik sebab apa yang puan mengamuk? Kenapa balik objek? Biasanya kita biasa dengar sebab tak dapat gadget ataupun sebab dia nak ni teacher tapi saya tak faham. Maknanya dia tak nak express benda tu. Jadi dia pun ada tindakan dengan balik objek tu. Jadi kita tahu benda tu sebab dia tak faham. Ada juga macam sebab saya bawa dia pergi pantai teacher, saya bawa dia main rumput. Dia tak suka dia mengamuk. Jadi mungkin benda tu part of sensory. Jadi kita menilai anak tu bukan daripada segi kita tengok tak ada dengar arahan. Okey tak apalah, tak faham kan, ambil ST. Tak, memang kita akan tengok apa sebenarnya masalah anak ni. Kita tak memandang kata ambil dia lah, OT je lah, ST je lah. Tak, kita memang tengok dari segi apa keperluan ataupun permasalahan anak tu. Betul tu. Kalau ingat balik pyramid of learning tadi tu, bukannya bila saya tunjuk pyramid of learning tu kena
tackle yang base kita buat OT je dulu. ST tak payah buat lagi sebab dia atas lagi. Jauh lagi anak saya nak capai. Tapi kita boleh buat dua-dua bergerak seiring. Kemungkinan kekerapan tu lah yang akan berbeza. Mungkin OT kena lagi kerap, ST kita boleh kurangkan lah kekerapan dia tu. Okey. Kita pergi ke soalan seterusnya. Ya, case study yang kedua. Okey, Acang berumur 4 tahun, suka bermain sendirian dan tidak suka diganggu. Sangat takut dengan pasir apabila keluar rumah. Lebih suka didukung oleh ibu. Yang ni tadi dah macam bagi hint dah. Tadi sikit Tisu. Ibu ayah agak-agak mana satu jawapan dia? Apa yang Acang perlu sekarang? Untuk Acang ni. Mana keperluan utama untuk Acang ni? Acang perlu ambil apa dulu? ST ke OT ke kena ambil dua-dua? Kuning, Puan Sena. Cik Ina jawab OT. Cik Anati jawab OT. Puan Sena jawab kuning. Konsisten tu. Bagus lah kita teruskan. Memang hebat, betul-betul hebat ni. Betul tu. Semua bagi jawapan yang tepat. Jom kita tengok OT, betul tak? Betul. Sebab dah betul tak? Dah nampak obvious kat sini anak seperti ada isu dengan sensory. Sangat takut dengan pasir. Suka ibu dukung. Betul tak OT isu? Ya, betul. Kalau ikutkan mesti kita kata 4 tahun ni. Mungkin perlu ST juga. Tapi sebab sekarang ni kita melihat kepada konteks sensori tu sangat ketara. Sebab pasir, bila melibatkan pasir, ia adalah melibatkan sensori sentuhan. Jadi kalau sentuhan tu tak okey, memang kita tak boleh lagi proceed dengan ST. Biasanya saya memang akan galak kat ibu dan ayah, buat dulu OT. Apabila anak dah ready, saya akan maklumkan semula dekat puan untuk puan ambil ST. Sebab sekarang ni saya nampak sekarang ni anak puan perlukan lagi OT. Memang kalau kita buat ST pun tak dapat benefit dekat anak puan. Jadi sebab tu kita fokus OT walaupun kita tahu umur dia 4 tahun. Tapi kita melihat permasalahan dia tu sangat ketara. Tapi sebenarnya boleh juga kalau kita nak teruskan dengan sesi ST dulu. Tapi kat sini memang ketara sensori lah kat sini isu dia. 4 tahun. Tapi kita tak tahu daripada case tadi ni Acang yang berumur 4 tahun ni dah boleh cakap ke tak? Soalan dia tak direct. Betul. Jadi benda tu sepatutnya kena congkil lagi ibu dan ayah tu. Betul tu. Daripada penilaian tu lah kita tahu masalah anak. Betul tu. Daripada case tadi ni sendiri kita pun tak boleh nak judge lagi. Tapi overall ibu ayah jawab dengan betul. Dah habis dah. Ada soalan lagi ke kita? Tak ada dah rasanya. Ni soalan last. Bagus ibu ayah semua. Semua jawab yang betul. Tepat Puan semua. Cik Ina kata Razin geli pasir kalau masuk dalam slipper cepat nak basuh. Maju naik dah. Dulu Yusuf pun macam tu juga ambil seiring OT dan ST. Ni betul. bagus kan. Untuk ibu ayah kalau lah contoh kan anak kita dah ambil ST tapi nampak mungkin progress tu kurang. Kita tengok balik. Kenapa anak kita lambat sangat progress? Mungkin ada lagi part yang kat bawah-bawah tu tak cantik lagi. Tak strong lagi dengan dia punya kemahiran tu. Mungkin kita boleh consider untuk pergi buat penilaian OT lah. Bukan anak tak boleh kadang tu, tapi mungkin ada part yang kita kena tackle lagi tu. Kita kena cari benda tu. Ya, sebab umur 4 tahun, 5 tahun pun kalau anak tu macam lambat bercakap, mesti nampak sensori tu ada anak yang ada masalah. Mungkin dari part penapis pendengaran, lemah ataupun mungkin dari segi ketakutan macam gayak ke. Jadi benda-benda tu sebenarnya mengganggu kita kata confident level anak tu untuk bercakap. Supaya dia lebih grow, boleh bercakap. Jadi itulah untuk perkongsian hari ni. Tak sangka ST Bazilah kita dah menghampiri penghujung. Ya betul tu. Best sangat cakap. Sekejap je masa. Dah 45 minit dah. Tapi saya nak bagi tahulah kita dah tackle sikit-sikit je, kita bagi tahu setiap komponen macam sensori ada apa semua tu kan. Tapi kita akan ada topik yang seterusnya
Lepas ni kita dah tak live berdua-dua, dah start live sorang-sorang. Live topik live yang seterusnya kita akan masuk lagi detail. Contoh sensory tu apa? Kemahiran sosial dan pragmatik tu ada apa kat dalam tu? Motor kasar dan kognitif apa lagi kat dalam tu? So jadi kita akan pergi lebih detail dengan setiap komponen yang kita jawab tadi. Yang pertuturan semua tu kita akan pergi lebih detail lah. Okey. Okey, Ibu dan Ayah ada ke nak tanya soalan ke? Ada tak? Sebelum kita mengakhiri sesi live kita hari ni. Ada tak? Kalau tak ada sekarang, lepas ni pun boleh. Kita akan jawab dengan sesi akan datang. Oh, ada Puan Kasturi Putih nak tanya. Nak tanya apa ya Puan? Kita tunggu. Oh, anak umur 5 tahun baru dapat bercakap. Ada lagi ke? Anak saya 5 tahun baru dapat bercakap. Okey, saya terang kat situ dululah sementara tunggu. Mungkin Puan Kasturi Putih ada lagi nak explain tu. Kalau tengok kat situ 5 tahun baru dapat bercakap, kita kira delay lah dari segi umur dia. Tapi bila buat tu masih tak complete, akan ada diselangi dengan words yang tak faham. Okey, kalau kita tengok kat sini, anak Puan Kasturi dah 5 tahun. Dia baru boleh bercakap waktu umur 5 tahun. Jadi kita akan tengok dia punya umur bahasa dia tu dalam range umur 1 hingga 2 tahun. Sepatutnya yang boleh bercakap dapat word pertama itu ketika umur 1 tahun. Jadi kita tengok umur bahasa kat situ. Kita kalau datang terapi akan jarang lah saya akan tengok umur anak tu 5 tahun. Kita akan tengok range umur dia tu berapa. Jadi 5 tahun, jadi adalah dia memang normal. Kalau 5 tahun lepas tu ayat tak complete, diselangi word yang tak faham sebab dia baru dapat satu patah. Dia masih lagi cuba untuk belajar untuk gabung dengan perkataan tu. Kenapa ayat dia selangi dengan word yang tak faham? Mungkin nak tiru ibu ayah cakap. Ibu ayah cakap macam panjang. Mungkin dia tak dapat pun apa yang panjang sebab tu dia bunyi macam tak faham. Macam adik nak tu. Dia kat tengah tu dia hilang. Apa benda yang ibu cakap mungkin tak dapat tangkap pun apa yang kat tengah tu. Jadi kita kena tolong lagi lah anak puan. Sebab 5 tahun dah. Sepatutnya waktu umur ni kita boleh teruskan untuk dah nak start ayat yang panjang untuk bercerita. Sama Yusof. Tapi alhamdulillah Puan Kasturi Putih boleh macam dapatkan boleh melakukan penilaian lah untuk anak dari segi ST sebab kita nak tahu kan expected age dia sepatutnya berapa. Sekarang ni umur 5 tahun tapi kita nak tahu anak sekarang ni bercakap dekat level yang mana. Mungkin umur 1 hingga 2 tahun ataupun 3 hingga 4 tahun. Jadi bila kita tahu anak berada pada umur yang tersebut jadi kita kena ambil tindakan yang lebih cepat lah supaya kita dapat membantu anak kita ni untuk anak kejar balik umur dia yang sekarang tu. Kalau semakin jauh dia delay dengan apa umur sebenarnya dia, kita mungkin ambil masa sikit untuk catch up balik. Kalau anak tu laju mungkin ambil masa yang sedikit je untuk catch up balik. Sebab semakin jauh delay, semakin banyak benda lagi kena belajar. Kita kena untuk rangsang dia. Sebab 5 tahun dengan 1 agak jauh juga tu dia punya level delay dia. Puan Junaida sama Yusof tapi alhamdulillah sekarang semakin ada peningkatan umurnya 4 tahun. Ya betul alhamdulillah Yusof dah banyak peningkatan. Dah cakap dah makin banyak lah sekarang. Sudut tuai pun makin cantik. Okey, rasanya itu saja kot hari ni. Dah nak kat pukul 1 dah. Ibu ayah nak masak ni. Okey. Itu saja untuk hari ni. Terima kasih kepada ibu dan ayah yang bersama-sama dengan kami hari ini sampailah ke hujung sesi hari ini. Okay, kita jumpa lagi pada topik yang akan datang dengan siapa?
Kita tunggu poster. Okey. Assalamualaikum ibu ayah semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.